slide ni Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak? Okey. Alright, kita buat secara informal Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah interrupt ke, nak tanya ke, no problem So, dia adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak cipta digital games Kali ni kita nak belajar macam mana nak guna Scratch. So, jadinya sebelum tu, apa yang kita kena tahu? Inilah dia punya structure presentation yang kita akan hadapi dalam masa 2 jam pagi dan 2 jam petang ni, insyaAllah. Kita akan tengok pengenalan kepada Scratch, kena faham sikitlah apa itu operator hubungan dan juga terma ataupun terms dalam programming kita ada terms. Kiranya bila kita buat Scratch, secara tak langsung kita akan terlibat dengan pengaturcaraan. Jadi bila kita terlibat dengan pengaturcaraan ataupun coding dalam bahasa Inggerisnya, bermaksud kita kena memahami beberapa terms, antaranya pemboleh ubah atau dalam bahasa Inggeris variable Yang tu yang paling common lah, mana-mana kod pun yang kita buat, contoh Scratch ke, ataupun kalau kita guna yang orang kata hard code, contohnya Java, Python ke Ruby dan sebagainya, kita akan bermain dengan variables ataupun boleh ubah. And then dalam programming ataupun pengaturcaraan, kita ada teknik. Antara teknik yang paling common adalah teknik if else Yang ni adalah teknik untuk kita buat pilihan. Sama ada ya atau tidak. Itu paling biasa, pilihan tu adalah sama ada betul atau tidak, yes or no. Kita guna if or else dalam coding. Dan bila dah tahu semua istilah-istilah ini, barulah kita boleh bina permainan yang memberi kesan kepada pemain. Okey, sebelum tu, paling common lah soalan kan, sebelum kita belajar, kita akan diberi soalan. Make sure kita ada belajarlah. Bila ada perubahan dari segi pemahaman, maksudnya kita boleh menjawab persoalan itu. Contoh seperti saya tanya, apa itu pengaturcaraan komputer? Kan, komputer coding ataupun programming, apa lagi yang kita faham? Pengaturcaraan komputer ni maksudnya kita memberi arahan kepada komputer ataupun any peranti lah, device ke dan sebagainya. Bila beri arahan, kalau kita cakap saja tak boleh. Jadi kita kena guna satu apa ni orang kata syntax ataupun satu cara ataupun satu arahan yang berstruktur supaya komputer boleh faham apa yang kita nak buat. Dalam kes ni, bila pelajar ataupun murid-murid nak membina satu permainan digital, mesti kamu kena berinteraksi kan, kena buat arahan. Contohnya, kalau saya nak gerakkan kucing, contoh kan, kata nak main, nak buat game kucing tangkap bola kan, kita kena bagi arahan. Jadi itu adalah pengaturcaraan komputer. Bila kita bercakap berkenaan komputer, kita kena beri arahan. Okay. Bila kita beri arahan kepada komputer, sebenarnya apa yang kita buat? Sebelum kita bagi arahan, kita akan brainstorm dalam kepala kita dulu. Kita brainstorm maksudnya apa nak buat hari ni Contoh kan, bila tiap-tiap hari kita bangun pagi, kita dah brainstorm kepala kita. Pagi ni nak buat apa? Bangun pagi saya kena buka mata kan, itu adalah kita panggil default action. Kita tak perasan, tapi sebenarnya itu yang berlaku pada diri kita tiap-tiap pagi. Kita bangun, kita bagi arahan pada diri sendiri, kita buka mata, kita buatlah apa-apa yang kita biasa buat. Sama juga macam kita nak buat game ataupun permainan. Bila kita brainstorm, kita kena tahu nak buat game apa. Kena ada objektif lah. Maksudnya, katakan kamu nak buat game yang ada elemen pemarkahan kan. Jadi kena brainstorm. Kalau nak bagi markah, macam mana nak bagi markah? Adakah bila dia dapat sesuatu, mungkin dia hit something ataupun dia berjaya buat sesuatu, kita bagi markah. Okay, itulah maksudnya brainstorm.
kita bagi markah, and then apa plan kita seterusnya. Dapat markah, lepas tu kalau dia salah buat, apa kita nak buat? Adakah kita nak potong markah ataupun start balik dan sebagainya, itulah brainstorm. And then kita dah brainstorm, kita dah tahu apa steps yang kita nak buat kan. Step 1 apa, 2 apa, 3 apa kan. Kemudian kita kena bina prototype kita. Kita kena ada satu bayangan apa yang kita nak buat kan. Contoh kita boleh bayangkan lah, kalau kata adik-adik biasa main, saya tak sure lah apa yang adik-adik biasa main. Biasanya permainan yang paling common sekarang adalah permainan yang bermain dengan pasukan lain kan. Kita main dalam teams. So kita ada prototype. Prototype tu adalah apa pergerakan kita nak buat, lari ke, lompat ke, kita nak glide ke, kita nak terbang ke, and then adakah kita nak sasarkan kepada siapa, adakah kepada hidupan ke, ataupun kita ada tim lain ke yang kita nak kalahkan ke, kita ada misi dan sebagainya. Itu prototype. Bila siap prototype, maksudnya kita dah siap kita punya game tu, kita kena test, kita panggil play test. Play test ni maksudnya testing lah. Bila buat testing, kita kena test. Lepas tu kita akan tengoklah nak tambah apa, adakah tercapai apa yang awak nak kan, sebagainya. And then kita iterate, maksudnya kita pusing balik, ada tak nak tambah apa-apa kan, nak buat apa-apa. Maksudnya kita reflect balik lah, reflect balik, and then betulkan balik you punya susunan idea tu dan sebagainya, sampailah you rasa dah puas hati, dah dapat apa yang you nak, itu barulah kita boleh release. Itu adalah satu proses. Okay, bila kita buat satu development, kita panggil development, ataupun kita buat digital gaming, ataupun any development prototype dan sebagainya, mesti ada proses. Itu yang saya letak kat sini gambar ni, brainstorm, prototype, playtest, iterate and reflect. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada Scratch ya. Apakah itu Scratch? Scratch ni sebenarnya adalah gabungan pengaturcaraan komputer, dan kita ada menu, graphic tools kita panggil. Bila menu tu maksudnya sekarang pelajar atau murid dia boleh klik dan tarik sahaja, tak perlu type. Kita panggil hard code lah. Dulu, zaman dulu kita tak ada graphic tools, kita kena hard code, kita kena type coding tu. Sekarang kita ada graphic tools. Jadi Scratch adalah gabungan pengaturcaraan komputer dan graphic tools. Jadi contoh-contoh language yang lain ada banyak. Yang paling glamour, bukanlah glamour, maksud saya yang paling hot kalau you type contoh Python ke, JavaScript ke, memang banyaklah search keluar. Python untuk apa? Untuk data science kan. Python untuk apa? Untuk itu, JavaScript, C++ ni yang paling basic lah. Okay. Jadi Scratch adalah contoh basic programming. Okay. Okay, macam mana kita nak mula? Bila kita nak buat Scratch ni, ada dua cara. Sama ada kita boleh guna secara online. Bila online maksudnya kena ada internet lah. Bila ada internet, you kena ada browser. Browser tu maksudnya guna Google ke, Google Chrome kan. Yang paling common Google Chrome lah. So you buka Google Chrome, you boleh type https://scratch.mit.edu, ataupun kita boleh download, install dalam kita punya peranti, sama ada kita punya laptop ke, kita punya PC ke dan sebagainya. Yang ini kita boleh, you boleh search Google ataupun you boleh type URL ni, download, and then bila dah dapat download ni, nanti kita boleh ada lambang Scratch. Lambang Scratch tu lambang kucing, dia standard icon ni kucing lah, and then you boleh access. Okay, saya tunjuk demo ke? Nak tunjuk demo ke? Kejap Kita buka online. Boleh type lah, boleh sambil-sambil cubalah tu Kalau ada akses kepada any device atau peranti, you boleh try. Nampak ke saya punya skrin ni? Tak nampak Nampak. Nampak apa? Saya tengah nak masuk, tengah type nak pergi Scratch online Okey, terima kasih. Nampak penguin. Comel Okey, ni kalau nak akses online you boleh type lah. Okey, bila kita type, ini adalah dia punya front page Scratch. So, kalau kita baru first time buka lah. So, dekat sini kita ada menu, kita boleh sign in, buat account. Bila kita buat account, kita boleh join community Scratch lah. Maksudnya kita boleh tengok projek pelajar lain ataupun user lain. Kita boleh remix. Remix ni maksudnya kita ambil developer lain punya, kita panggil developer lah developer lain punya projek, kita ambil, kita alter. Dia panggil remix remix.
Ataupun kita boleh buat sendirilah daripada scratch, boleh juga, tak ada masalah. Jadinya bila kita dah dapat page ni, kita boleh buka lah. Nak buka tu, kita tekan apa? Tekan create. Tekan create. Kat sini tekan create. Ini online version lah. Okay, bila online version, make sure internet tu stable. Kalau kita buat dekat rumah, ada masa kan untuk code wall ada masa. Jadinya guna online tak ada masalah. Tapi kalau kita ada on the day punya competition, make sure internet tu stabil ataupun kita nasihatkan supaya pelajar tu install siap-siap dalam peranti lah, dalam laptop ke dalam dia punya device ke, supaya tak ada gangguan internet lah. So jadi bila kita access online, kita akan dapat ini. Okay, ini nama dia editor projek yang kita nak buat lah. So ini adalah muka depan yang basic kita dapat. Kita boleh pangkah lah. Boleh pangkah, tak ada masalah. Ni buang. Kucing ni pun tak nak pun boleh buang. Okay, jadinya dekat sini kita ada beberapa features yang kita boleh guna. Okay, saya tunjuklah sikit. Yang ini sebenarnya saya ada juga. Saya tak nak. Ni saya buka scratch terus lah. Okay, yang ini adalah yang ni ada code backdrops dengan sounds. Ini kita panggil tool select tabs. Kita boleh tekan code, dia akan keluarlah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang basic, bukan basic lah maksud saya, yang kita boleh gunakan. Jenis block yang ada. My blocks ni yang advance lah, maksudnya kita create sendiri. So jadi ni adalah untuk code. Backdrops ni adalah kita punya latar belakang stage, kita punya latar belakang lah. Maksudnya bila kita letak objek, dalam belakang tu ada latar belakang. Kalau tak ada, dia putih. So kalau you nak letak gambar pemandangan ke, gambar sekolah ke, tekan backdrop. Jadi kita boleh custom made, kita boleh buat sendiri, atau kita boleh ambil library. Okay, ianya adalah sounds. Sounds ni kita boleh import sound daripada kita punya peranti. Kalau laptop kita ada banyak sound, kita dah ada upload siap-siap dalam laptop kita. Bunyi kita ketawa ke, bunyi kita menangis ke, kita nak bunyi selebriti mana kita minat ke, bunyi kartun ke apa ke, kita boleh letak dalam kita punya local machine ataupun kita boleh upload. And then kita boleh import masuk dalam kita punya project. Okay, ini adalah kita panggil tool select tabs. Atau balik pada code, yang ni kita panggil, yang ini adalah block palette. Yang ni. Saya tekan motion, dia keluar ini kan. Saya tekan looks, dia keluar, saya tekan motion. No motion blocks. Oh, online dia lambat sikit. Kalau tekan looks, dia keluar yang ini, set of blocks dia. Kalau tekan sound, ini blocks dia. Kalau tekan lain-lain keluar. Kalau events, dia keluar yang ni. Dan sebagainya lah. Jadi kita panggil block palette. Okay. Yang ini adalah, yang putih ni, kita panggil dia sebagai coding workspace. Coding workspace maksudnya dekat sini kita buat kita punya code. Dalam Scratch tak ada type. Dalam Scratch tak banyak type. Dalam Scratch banyak tarik. You tarik lah, you nak apa kan. Tarik and then you matchkan lah. Contoh ni contoh yang paling common lah. Ni saya tunjuk contoh macam kita bertarik kan. Tak nak, letak balik. Tak nak, letak balik. Okay. Alright, itu adalah coding workspace. Yang sebelah sini kita panggil stage. Stage ni kita letak objek kita lah. Objek tu adalah sprite dipanggil ni sprite. Choose a sprite. Choose your object. You nak objek apa? Kan? Bila you tekan tadi, saya patah balik Ni kan? Gambar kepala kucing tak ada mata ni. Kan? Nanti choose a sprite. Awak tekanlah. Bila awak tekan, dia keluar banyak kan? Dia keluar all of kinds. If you have things that you want to focus to, contoh animals. Kan? Okay, you nak cari, malah nak scroll, you boleh type je kat sini. Kata kucing lah. Saya bukan peminat kucing, tapi kucing je saya ingat sekarang, cat. So, ada cat. So, boleh letak sini cat. Kalau tak nak, you boleh pangkah. Tak ada masalah. Okay, itu adalah sprite menu. Yang ni backdrop. Backdrop ni latar belakang yang kita nak letak dalam belakang kita punya objek lain. Contoh, you nak backdrop apa? Saya nak pergi. Flower lah perempuan suka bunga kan. Ni. Tadi ada sprite kan. Pilihlah sprite beetle. So, ni you punya sprite. Belakang ni you punya backdrop. Okay. Right. And then, kalau tak nak boleh padam Boleh padam. Backdrop ni kalau nak padam, you pergi dekat sini. Sorry saya tunjuk sekali. Saya dah terbiasa klik kan laju pula. Pergi dekat choose a backdrop, pergi dekat pin.
Dia keluar ni kan. Ni kat sini boleh pangkal lah. Kalau tak nak boleh pangkal. Bunga tak nak. Bunga ni, ini yang dah ada. Kalau kita nak modify, kita boleh modify. Nanti kita tengok lah. Saya akan cerita kemudian lah. Okay. And then tak nak boleh pangkal. Tak ada masalah. Alright. And then kita ada account option. Boleh join Scratch. You boleh sign in. Ni view option. You boleh buat full screen. Kan? Tak nak berjalan mengkacau nak tengok ni je. Boleh buat full screen ataupun you boleh exit. Alright. Ada lagi lah macam-macam kita boleh explore. Alright. And then pergi balik pada code tadi. Right. Yang ini adalah start. Bila kita dah buat, kita dah susun blok. Nak tengok sama ada kita punya code tu berjalan atau tak. Kita boleh try tekan hijau. Flag tu maksudnya go. Dia akan tunjuklah apa yang awak dah buat. Tak nak, awak tekan merah, dia stop. Okay. Right. Itu adalah apa ni? Pengenalan kepada Scratch punya elemen lah. Right. Saya buka balik. Okay, so ada beberapa elemen yang kena faham lah. Kita revise balik lah. Stage adalah output. Output project kita. Sprite, kat mana kita boleh pilih watak dan objek. Account option ni access lah. Kalau kita nak access account lain, kita tahu account kita punya account, kita boleh type nama dia. Boleh access, boleh ambil project dia, kita boleh remix. Kita boleh guna, dia punya kita edit lah. Maksudnya copy, edit, publish. Macam tu. Okay, view option, you boleh tukar pelbagai view mode. Backdrop, latar belakang projek lah, ada banyak pilihan kan. And then option, boleh simpan, tambah, tajuk, fungsi projek sebagainya. And then block palette tadi tu, yang ada banyak-banyak block tadi kan. And then tu select tabs, coding workspace. Ini element Scratch yang you kena familiar lah. Alright, dalam Scratch ada semua sekali tu, tadi ada 8 blok kategori kan. Saya dah kira satu-satu tu ada 119 blok yang standard. Yang standard. Kalau you dah advance, you boleh tambah sendirilah you punya code. Ada 8 kategori. Cuba revise, betul tak? Apa yang awak ingat tu? Motions, looks, sound, events, control, sensing, operator dan variable. Ini bentuk blok yang ada. Dia ada banyak-banyak bentuk lah. So ada maksud dia. Kalau ada lompong ni maksudnya boleh tarik blok lain, letak kat sini. Dia ada maksud bentuk ni. Macam Lego kan, kita main Lego. So kita stack ikut bentuk dia kan. Sama juga konsep dia. So bentuk blok ni ada maksud dia lah. Kita nak stack afterwards kan. Structure. After this, next is what? Next is what? Okay. Dan sebagainya lah. Itu bentuk blok. And then kita ada juga nombor dan teks. Yang ni kita boleh type. Maksudnya kalau you nampak blok, dia ada warna putih kat dalam tu kan. Warna putih ni kita boleh klik. Boleh betulkan. Contohnya move 10 steps. Maksudnya kita nak gerakkan sprite atau objek tu 10 langkah. Step tu langkah. Sama ada kalau tak ada apa ni negatif, maksudnya ke kanan lah. Sebab kita guna grid XY. Grid XY tahu kan? X macam graf tu kan? Y, X yang mana ya? X yang mendatar, Y yang menegak. So, kalau kita nak dia bergerak ke kanan, so kita positifkan nombor tu. Kalau kita nak bergerak ke kiri, negatifkan nombor tu. Kalau bergerak ke atas, positif. Bergerak ke bawah, negatif. So yang ni nanti kita akan tengok. Dia ada banyak lah. Ni contoh yang ada. So boleh move, tukar value dia. Yang ini adalah string perkataan. Kita boleh tukar juga. Say hello for how many seconds. So yang ni yang dalam putih ni kita boleh ubah. Itu adalah antara elemen yang kita boleh guna pakai lah. Right. Ada juga drop down. Yang ini ada menu, ada drop down, kita boleh pilih. Yang ini dia akan keluar senarai daripada apa yang kita dah create dalam kita punya project lah. So kalau kita ada a few backdrops, kita ada backdrop 1, backdrop 2, backdrop 3, backdrop 4. So kita nak tukar backdrop, kita boleh pilih backdrop mana yang kita nak. Kita ada banyak variable, contoh kita boleh pilih daripada apa yang kita nak. So kita ada drop down dari dalam Scratch. Ada juga. Okay. Okay, kalau kita ingat tadi dalam Scratch kita ada 8 blok. So kita nak tengoklah kontrol ni maksudnya yang warna oranye ni kan. Maksudnya adalah berkaitan dengan arahan kepada program. Kita nak bagi arahan, nak suruh dia buat apa. Kita ada kucing tadi kan, kucing. Kita nak suruh dia bergerak ke kanan. So yang itu bila bergerak ke kanan maksud kita bagi arahan supaya dia move 10 steps. Ataupun kita nak suruh dia repeat
Kan? Jadi kita guna control. Dalam ni dalam control ni ada dia punya block dia. And then satu lagi events. Events yang warna lebih kurang tapi di atas control. Events ni cara untuk mulakan program. Okay, sama ada kita nak tekan arrow kiri kanan. Nak bergerak ke kanan tu nak tekan apa kan? Sama ada guna cursor ke nak guna arrow. Kalau nak guna arrow, maksudnya kita nak guna events lah tu. Okay. And then block seterusnya kita ada looks. Yang ini berkaitan dengan rupa sprite atau backdrop. Sprite tu adalah objek. Contoh kucing ni, kucing, beetle, orang kan. Itu adalah sprite. So kita nak tukar looks dia, kita guna block dalam looks ni. Dia ada banyak. Maksudnya kita nak suruh dia bercakap. Kita nak suruh dia berfikir. Kita nak minta dia tukar pakaian kan. Sekejap baju sekolah, sekejap baju sukan dan sebagainya. So kita boleh guna arahan dekat looks. Okay. And then kita ada satu lagi block nama dia motion. Ini paling atas sekali. Motion ni berkaitan dengan pergerakan. Pergerakan ni atas, pergi atas, turun bawah, kiri, kanan, glide, pusing berapa degree dan sebagainya. Itu adalah motion. Dan kita ada operator. Operator ni berkaitan dengan matematik sikit lah. So, murid-murid kena faham, pelajar kena faham macam mana nak kita panggil operator ni, kita panggil arithmetic operation. Kita panggil relational operator. Maksudnya kita nak decide ada dua objek, kita nak decide sama ada dia sama besar ke, lagi besar ke, lagi kecil. So, kalau kita nak buat yang itu, kita kena guna operator. Yang putih ni adalah value yang you nak compare, you nak bandingkan tu. You kena ada perbandingan lah, maksudnya kena ada dua. Okay, contohlah. And then block yang lain kita panggil sensing. Sensing ni berkaitan dengan input dari persekitaran fizikal. Okay, contohnya touching mouse pointer. Kalau objek you kena mouse pointer, you bagi markah, contoh. Itu adalah maksud sensing. Maksudnya kita ada sentuhan ataupun input dari kawasan sekeliling kita punya projek tu. Itu adalah sensing. And then kita ada sound. Yang ni berkaitan dengan bunyi. Sama ada you boleh ambil yang dah ada dalam you punya peranti. Ataupun you boleh upload. Boleh upload, boleh import. Boleh mana-mana pun boleh. As long dia sesuai dengan projek. Jangan yang pelik-pelik. Maksud saya dia punya format dia tak kena. Format mesti sesuai dengan Scratch lah. And then variable ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak cipta ataupun kita nak create satu pemboleh ubah yang baru lah. So kita boleh guna variable. Dekat sini kita ada satu button namanya make a variable. Kita boleh create variable baru. Itu adalah variable. Okay. And then, scan kehadiran. Saya diminta oleh penganjur untuk letak. Jangan lupa scan. Okay, ada soalan setakat ni? Sebelum kita masuk kepada topik kedua kita adalah saya rasa operator hubungan, relational operator. Ada soalan ke penganjur? Apa-apa soalan ke daripada partisipan? Untuk partisipan boleh unmute untuk tanya soalan kepada penceramah ya. Terima kasih. Ni baru introduction, tak masuk lagi Scratch. Ada soalan. Kalau perkembangan pertandingan boleh tanya kepada AJK lah. Saya sampaikan topik pertandingan Scratch. Apa-apa isu pertandingan ataupun penjurian boleh tanya kepada organizer. Ataupun boleh je tanya kat sini, nanti organizer boleh jawab. Okay, tak ada. Question 5, question 4, question 3, question 2, question 1. Okay, proceed. Operator hubungan ataupun dalam bahasa Inggerisnya relational operator. Dalam mana-mana pengaturcaraan ataupun mana-mana programming, sama ada you guna graphical tools, maksud saya dia ada menu kan, macam Scratch ada menu. So kita panggil itu graphical tools ataupun you guna hardcode ataupun separa hardcode, separa graphical tools. Kita kena faham konsep relational operator. Sebab kita kena buat decision, bukan kita. The machine itself, dia kena decide kan, apa yang kita nak buat lah, supaya dia boleh proses ke next step. Contoh yang kita kena tahu dalam Scratch, ni lebih besar, greater than. Dalam Scratch, kita guna simbol ini, simbol V terbalik, V yang ni simbol dia.
Okay, contoh big lagi besar. Greater kan lagi besar. So dia kita guna simbol tu V terbalik tu. Maksudnya ada simbol besar, small. Kalau kita apply nombor 5 lagi besar daripada 3. 5 is greater than 3. So dalam Scratch dia faham segitu. Kita guna arahan ini untuk menunjukkan dia adalah 5 lagi besar daripada 3. So dia punya simbolnya adalah ini. Greater than. Okay, dia besar. Lebih kecil pula dia terbalik. Dia terbalik less than. Okay, saya patah balik. Contoh 4 is less than 7. So simbol yang Scratch faham adalah yang ini. Dia terbalik daripada yang lagi besar tu. So kena faham konsep ini. Okay. Saya rasa nak bandingkan nombor, dua nombor tu you all dah faham. 4 dengan 7, of course 7 lagi besar. Maksudnya 4 tu kecil ataupun less than 7. Okay. Sama dengan ni. Sama dengan maksudnya kita nak tengok hasil dia. Contoh. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini yang basic calculation lah. Dalam Scratch sama juga fungsi dia. Kalau kita nak tambahkan 2 objek nombor kan ataupun apa-apa objek. 1 plus sign 2 sama dengan 3. Sama je konsep dia. Okay. Alright. Cuba kita apply Kita guna simbol greater than, less than, or equal. Alright, kita beri a few question So kita check, kita faham ke tak? 6 dengan 6, yang mana satu jawapan dia? Boleh tak kat check kot, saya tak nampak check ni. Boleh tak kat check? Nombor 1 jawapan dia apa? Greater, less, equal. Ada? Ada viewer ke? Organizer? Ada ke? Saya tak nampak dah check. Apa jawapan dia? Adakah yang menjawab? Oh, saya tak boleh tengok Apa jawapan dia? 1, 6 dengan 6. Adakah kita guna equal, greater or less than? Ya, saya share balik. Ni saya punya ni. Contoh, 6 kita guna equal sign 6 equals to 6 Kalau 8 dengan 4, 8 lagi banyak daripada 4. So 8 ni adalah greater. Greater yang ni. Ini greater. Okay. 5 dengan 7 kita guna simbol yang ini, less than. Okay, 10 dengan 9 kita guna simbol greater than. So dalam Scratch, kalau kita nak tunjukkan jawapan dia, kita guna equal sign, maksudnya sama So tadi sama kan, dia punya value dia. Yang ini greater than, yang ini less than, yang ini greater than. Jadi Scratch faham lah, maksudnya sama. Ini greater than, lagi banyak. Ini less than, lagi sikit. Yang belah kiri, saya tengok belah kiri And then yang ini lagi banyak, greater than. So kita guna simbol ini. Right. Okay, sekarang kita nak terus kepada Scratch Saya buka Scratch terus. So yang ini saya buka yang saya install dalam PC saya lah. Kita nak tengok macam mana kita nak apply suhu Okay. Kita nak tengok penggunaan macam mana kita nak apply relational operator dalam Scratch. Okay, sekarang buka Scratch. Dia akan dapat inilah. Okay, dia dapat. Dia akan tengok yang ni. Sekarang kita nak create satu variable. So, kalau kita create variable, klik dekat variable, make a variable, namakan dia sebagai suhu. Kita nak create satu variable suhu. Okay, and then tekan OK. Right, and then kalau you perasan dekat belah kanan ni, kita ada satu icon kat sini lah, suhu. Nilai dia kosong And then kita akan pergi kepada looks. Dalam nota tu ada, saya letak dalam nota. Looks, pergi kepada say hello.
Chat ada memang tak nampak ke saya tak sure. Mungkin organizer boleh tengokkan kot sebab rasanya ada peserta yang nak tahu ataupun soalan ke nak share ke saya tak sure lah. Looks boleh pergi kepada looks, kita nak tambah satu perbualan lah, satu input pergi kepada looks, pergi kepada saya punya tak keluar. Saya punya ni tak berapa keluar sangat. Dia punya semua baju tak keluar. Sekejap ya, minta maaf. Sebelum tu, pergi kepada events dulu. Tarik ini. Okay. And then, pergi kepada looks. Tak keluar juga. Selalunya kalau kita ada problem dengan, kadang-kadang kita punya blog tak keluar semua kan. Jadinya mungkin dia agak lambat sikit untuk load. Kita try yang dulu. Okay, kita pilih sprite. Saya ambil satu sprite. Kita pilih satu sprite dulu. Dalam contoh ni saya guna sprite bear. So, boleh tukarlah dia nak apa kan. Pilih satu sprite untuk kita play around with suhu. Kita nak ukur suhu kepada objek tu. So, kita boleh ambil, saya ambil contohlah, dia banyak kan. So, boleh pilih satu. Saya ambil penguin lah. Kena owl. Penguin. Okay. Penguin ni satu sprite kita dah ambil Jadinya kita nak send, baru dia keluar si hello. Tekan dekat sini. Okay. And then tadi kita ada control, events, tarik ini. And then pergi kepada looks. Alright. And then kita nak penguin ni bercakap Tarik si hello. Alright. Ni dialog kepada, dalam contoh nota tu Toby. So saya bagi nama dia Toby lah Okay. And then say hello. Bolehlah try. Dengar. Kan? Tukar dalam ni. Boleh tukar. Kalau Islamik sikit, Assalamualaikum. Kan? So tekan bendera ni balik. Pula Assalamualaikum. Tak nak Assalamualaikum. Apa lagi bahasa yang you all ada? Good morning. Good morning. Lama sikit. 2 second lama, kejap sangat kan? 5 seconds. Tekan bendera. Good morning. 5 second dia hilang. Betul tak? Lama pula. 5 second dia hilang. Okay. Alright. Tu contoh macam ni kita nak tambah perbualan kepada objek. Alright. Okay. Sekarang kita tambah lagi operator. Okay. Tambah operator. Ada soalan ke? Kalau soalan, tolong interrupt Saya tak nampak chat ataupun boleh unmute kot. Cakap terus. Pergi kepada operator. Operator, katakan kita nak ukur suhu. Suhu Toby So kita ambil, sorry. Okay. Ya, operator. Okay, kita nak tengok suhu. Sorry. Operator lagi besar. Mana lagi besar? Ni, tak nampak. Mata tak nampak sangat dah ni. Okay. Saya kena besarkan sikit dia punya ni. Okay, harapnya you all nampak lah. Alright. Jadinya kita boleh tukar. Kita nak ukur suhu kan. Jadi pergi kepada variable. Okay, tarik letak kat sini. Okay, bila kita nak letak kod dia memang agak macam ni sikit lah. Kena biasakan lah. Maksud saya contoh kan, ni suhu tadi kan. Kita nak play suhu dalam yang warna putih ni, tarik dia.
sampai yang putih ni dia highlighted, kita letaklah. So okey. Kalau tak kena tendang kan, tak kena tendang ataupun dia tak masuk. Kita nak compare suhu. Dia keluar kan. So jadinya kita kena make sure dia highlight baru kita letak macam tu. Okay. So yang ni katakan kita nak compare. Bukan compare, kita nak tengok suhu C2B ni besar ke tak daripada demam berapa? 40. 40 dah ada sawan dah. 38. Okay. Penguin tak sure lah. Kalau manusia biasa 38 demam panas, so 40 dah boleh kesawan. So boleh tekan. Dia akan check. Sebab suhu kat sini kosong. Okay. And then okay, sebelum tu, apa kita boleh buat dengan ni? Tekan 2 kali. Okay. Tekan 2 kali. Macam tu kan? You akan tengok perubahan dia lah. So tekan 2 kali. Okay. And then kita boleh tarik suhu. Kita letaklah. Ni kita manually kita letak suhu penguin ni berapa. Katakan saya letak suhu dia adalah 40. Suhu dia sekarang adalah 40 lah. 41. Okay. Kita suruh kod ni check. Dia kata greater than 38. True. Betul. Suhu dia lebih pada 38. So memang kena bawa pergi klinik lah penguin ni. Alright. Itu macam ni kita nak guna scratch code dalam coding ni. Okay. Alright. Ada soalan ke setakat ini? Kalau kita nak program ni berjalan berterusan, satu arahan dalam scratch kita boleh guna adalah control. Kita boleh guna forever. Okay, letak dekat bawah. Macam ni. Ini maksud dia block code. Dia letak dekat bawah ni maksudnya kod dia akan berjalan berterusan lah. Dia akan forever lah dia akan check dan kita boleh semak. Kita tekan mirror. Okay. Sekejap, stop. Tekan. Kita letak ni 25 sebab 38 kan. So 25 dengan 38, 25 greater than 38 maksudnya tak betul lah. Bila tak betul dia kata false. So dia evaluate. Kod dia akan evaluate kita punya expression berdasarkan kepada yang ini. Okay. Itulah macam mana kita boleh apply dalam kita punya development. Okay, setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita beralih kepada topik lain. Ada soalan ke? Boleh unmute. Saya tak sure. Mohon peserta untuk unmute lah sebab kita ada problem sikit kat bahagian chat. Unmute dan boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan. Ada peserta daripada sekolah ke? Tak ada. Nampaknya semua faham, memahami. Bagus, bagus. Okey, kalau tak ada soalan saya sambung. Saya sambung kepada kita punya slide tadilah. Okey, sekejap saya buka balik. Okey, kita tengok tadi kan macam mana nak buat comparison untuk suhu suhu kepada kita punya ni. Now kita move kepada another terms ataupun terma yang kita kena tahu iaitu pemboleh ubah. Dalam bahasa Inggeris ni variable lah. Okey. Ini contoh pemboleh ubah baju kan. So bila kita ada baju ni adalah objek. Dekat baju tu kita ada banyak variable. Boleh ubah. Baju tu boleh berubah kan sama dia punya warna, dia punya size kan. Contoh baju ni ada 1, 2, 3, 4. Ni contoh lah 1, 2, 3 ada 9 baju. So ada 9 baju yang berbeza dari segi warna dan size. Jadi dia pemboleh ubah untuk baju ni adalah warna dengan size. So ada baju warna turquoise, ada baju warna kuning, ada baju warna merah, putih, kelabu, pink, hitam dan sebagainya. Itu adalah warna. So, warna adalah satu jenis, satu contoh pemboleh ubah. Saiz baju. Kita ada saiz. Yang ni semua sama saiz. Kita ada saiz lain juga. Kita ada saiz S, XS. Kita ada saiz M, L.
Saiz baju adalah satu contoh lain untuk pemboleh ubah. Sama juga macam pelajar, kan, murid, murid semua murid, tapi setiap murid dia ada nama, dia ada umur, dia ada alamat, dia ada apa lagi, tinggi berapa, berat dia, warna kulit, kan. Jadi nama, umur, alamat, nombor telefon, tinggi, berat, itu adalah contoh-contoh pemboleh ubah. Semua orang ada pemboleh ubah itu, tapi nilainya berbeza-beza. Contoh, pelajar A, nama dia Ali. Pelajar B, nama dia Abu. Pelajar C, nama dia Upin. Pelajar D, nama dia Ipin. Itu contoh nama yang berbeza. So, nama adalah pemboleh ubah. Dia boleh berubah value tu. Jadi, contoh lain adalah umur. Umur untuk Ali adalah 7 tahun. Untuk Abu adalah 8 tahun. Untuk Upin 9 tahun, untuk Ipin 11 tahun contohlah. Jadi umur tu semua ada umur, tapi nilai tu berubah-ubah. Itulah contoh pemboleh ubah. Dia boleh berubah nilai dia. Okay. Contoh yang lain, rak barang kan. Rak barang ni adalah contoh kita panggil tempat untuk kita letak benda kan. Kita panggil dia kontainer kan. Kita boleh letak barang dalam rak barang. So dalam rak tu kita boleh letak sayur kan, ada contoh sayur, tak buah, boleh letak bahan-bahan pencuci ke, pinggan mangkuk ke dan sebagainya. So pemboleh ubah adalah juga kontainer untuk kita letak nilai dalam tu. Okey. Dalam Scratch kita boleh create pemboleh ubah menggunakan block variable. Okey, saya bagi contoh, kita buka Scratch baliklah Okey, kita buka Scratch balik. Okay, untuk kita praktis macam mana nak guna variable. So saya akan buat yang lain lah. Okay. So kita pergi kepada variable. Kalau kita nak buat variable baru, saya antik suhu sebab tak nak pakai dah. Okay. Kalau kita nak buat variable baru, make a variable. Okay, dia akan keluar new variable. Alright, dia akan keluar new variable. And then kita nak buat variable, satu variable, nama dia. Yang ni bagi contoh X. Kita nak buat dua variable. Kita bagi satu contoh, kita guna X. Okay, and then satu lagi, kita guna satu lagi variable baru. Nampak ni X kan? Namakan dia sebagai Y. Sekarang kita ada dua variable. Kita tikkan dia. Ni suhu ni, kalau kita tik dia keluar kan? Sini. Sekarang kita tak nak pakai suhu. Nak guna X dengan Y saja. So kita untick. Okay, kalau kita nak delete pun boleh. Boleh delete. Sekarang kita nak guna variable X dengan Y sahaja. Automatik dia akan jadikan X dengan Y sebagai nombor lah. Saya tak show tadi, dia keluar satu option serasa tadi kan. So dia akan pilih X dan Y sebagai number. Alright. Dan apa yang kita nak buat? Kita nak tambah backdrop belakang penguin ni. So kalau nak tambah backdrop, kita pergi kepada choose a backdrop. Okay, choose a backdrop. Sekarang kita nak cari XY grid. Kalau you nak cari, boleh cari. Kalau saya nak type kan. So boleh type lah XY grid. So sekarang ni awak nampak belakang penguin ni ada grid. Ada kotak-kotak-kotak. Dia ada coordinates kan. So kita ada X dengan Y. Ni yang tengah-tengah ni. You boleh tarik ni penguin ni. Okay, tengah-tengah ni kosong-kosong. Maksudnya dekat sini titik ni kosong-kosong. X kosong, Y kosong. Dekat atas ni X kosong, Y 180. Bawah ni X kosong, Y negatif 100. Belah kanan ni X 240, Y kosong. Sebelah kiri paling hujung sekali X 240. Negatif ni negatif 240, Y 90. Okay, jadi kita nak gerakkan penguin ni ke kiri ke kanan. Jadi kita nak buat, kita ambil jangan lupa bila kita nak start program, make sure kalau you tengah nak brainstorm tu, ni automatic kena tarik Okay. Sebab bila kita nak run program, kita kena ada flag hijau, baru dia akan run lah. Alright, and then nak gerak kita guna apa? Nak gerak kita guna gerak, nak gerak gerak maksudnya
control. Jadi kita buat variable kan? So variable. Okay, nak gerakkan variable tu kita guna set. Okay. Kita nak gerakkan X. Gerak ke kanan So kita gerakkan di X. Ni saya kata tadi drop down So boleh klik kat sini. Dia akan listkan variable kita dah create tadi kan. X dengan Y tu kat sini ada. So pilih-pilihlah kita nak gerakkan X ke kanan kanan maksudnya X. So pilih X. And then satu lagi Y. Tukarkan dia jadi Y. Okay, maksudnya kita nak bawa penguin ni ke sini sebenarnya. Bila kita start, kan? Bila kita start tekan bendera, penguin ni atau sprite ni dia akan, by default, dia akan place dekat kosong-kosong. Sebab kita kata set X to 0, set Y to 0. Boleh? And then kita nak dia, selalunya lah, kita akan ambil control. Kita akan ambil forever. Nanti dalam tu you all dah terror, dah default action dah. Okay? So kalau kita pilih ini, maksudnya dia akan berjalan berterusan. Kita pergi kepada motion. Awak cari, kita nak gerakkan dia. So cari go to X and Y. Letak dalam block forever. Okay? Letak dalam block forever. Okay? Apa yang kita nak buat sekarang ni, kita akan tarik variable X dengan Y. Pergi dekat variable. Mana variable? Okay. Go to X. Ini contoh Ikutlah macam ni nak implement. Tapi contoh ni kita guna X dengan Y. Okay. Go to X and Y. And then sekarang ni kita nak tambah satu lagi action. Pergi kepada events. Okay. Cari. Kita nak guna arrow Nak guna arrow. Maksudnya kalau tekan dekat keyboard tu ada up, down, right, left. Okay. Bila tekan right arrow dia akan bergerak ke. Boleh klik ni down, drop down menu. Tekan cari, klik ni. Kanan, right. Kan? Kalau kita main game, kita nak gerakkan ke kanan, kita guna right arrow kan. So sekarang kita nak buat program tu. Cari right arrow. Maksudnya bila kita tekan right arrow. When right arrow key press, kita tekan right arrow, apa kita nak buat? Kita nak gerakkan penguin tu ke kanan. So apa yang kita nak buat? Kita akan cari, kita akan tukar koordinat dia. Change. Nak tukar apa? You nak tukar X. Change X. You kena faham Change X. Berapa tapak you nak gerakkan penguin ni? Contoh, 15. Itu kalau right click. Sekarang kita nak buat untuk semua keyboard. Bukan semua keyboard atas, bawah, kanan, kiri. So kita kena buat 4. Boleh duplicate lah. Kita kena buat 4 kali lah kod tu So kalau nak senang, nak cepat, duplicate. Kod turun. Jangan lari. Sekejap. Duplicate. Duplicate. Okay. Alright. Sekarang right arrow. Yang ini left. Yang ini up. Yang ini down. Okey, sekarang kita ada pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okey, bila kita ke kanan, yang ni dah betul X. Bila kita nak ke kiri, yang ni akan jadi Y. Bila Y, gerak ke kiri, negative values. Yang tu you kena faham lah. Negative values, jadi dia negative. Sorry. Okay, kan dia besar kan? Tak berapa nampak. Okey. Yang ni awak kena tukar dia kepada negatif. Sekarang ni kita dah settle kanan kiri. Sekarang dah naik atas. Naik atas kita guna up arrow. Up arrow Y lah. Y. And then go down. Down arrow Y Okay, harapnya boleh follow lah ini nak gerakkan you punya objek ataupun sprite. Okay.
Rasanya yang left arrow tu X lah. Sorry. Bagus murid ni. Kalau face to face saya bagi hadiah ni. Betul-betul. Alright. Sekarang kita dah ada atas, bawah, kanan, kiri. Okay, sekarang X ni kalau kita gerakkan dia, sepatutnya dia bertukar value kat atas tu. Okay. Apa yang berlaku sekarang? Kita nak cuba. Boleh cubalah. Boleh cuba tekankan. Gerakkan guna you punya keyboard punya ni lah. So dia boleh bergerak. Jawab tengok. Dia berubah. Kan? Okay. Okay. This is how we do it in Scratch. Harapnya okey lah. Alright. Itu how we play ataupun macam mana kita nak main dengan berikan arrow di keyboard. Itu simple. Yang paling simple. Okay. So far, question? Soalan? Okay. Kalau tak ada, kita akan pergi kepada macam mana kita nak tambah perbualan pula. So yang ini saya dah nak pakai, saya boleh buang lah. Okay. Biar dulu backdrop ni. Hello. Okay, sekarang pilih satu sprite. Kita nak pilih, kita nak wujudkan satu perbualan. Kita boleh pilih satu sprite baru. So saya nak pilih sprite. Ni nak sprite mana? Ambil lah mana pun naik. Saya ambil Ivory lah. Ivory. Ni tak nak dah. Pergi kat Ivory boleh antik. Kalau tak nak, boleh antik. Backdrop ni boleh buang. Kalau tak nak lah, mengganggu kan. Kalau mengganggu, boleh buang. Tak ada masalah. Okay, balik dekat code. Okay, sekarang kita nak tambah perbualan. First thing first, this one you click, tarik. And then looks. Misalnya begitu. Dia kalau tak keluar, dia kena buat macam tu lah. Kadang-kadang sometimes dia tak keluar apa kita nak kan. You play around, nanti kan dia keluar lah. So tadi saya pergi balik dekat control. Events, tarik balik. Pergi dekat looks. Bila kita nak tambah perbualan looks, looks kita nak tambah conversation lah. Tambah conversation, kita boleh guna say hello, for example. Say hello. Yang ni boleh tukar. Okay. Hello. Nama saya apa? Aina. Nama glamour Aina. Okay. And then sebab dalam apa ni code war ni kita kena ada tambah elemen ni siapa nama awak. Kena ada conversation lah, direction Okay. Yang ni boleh tukar. Masa boleh tukar. Maksudnya berapa lama dia akan appear? 2 saat kan? Kalau rasa sekejap sangat tambah 4. Kan? Hello, nama saya Aina, siapa nama awak? So kita nak apa ni tanya soalan kan? So pergi dekat sensing. Kita nak dapatkan input. Dapatkan input. So kita kena tambah sensing kat sini. Siapa nama awak? Okay, and then wait. And then pergi kepada loops balik. Okay. Alright. 3 ni je lah blok ni. Okay, boleh tengok keluar tak? 4 saat. Sekejap. Salah conversation dia. 2 kali tanya siapa nama awak, siapa nama awak. Marah orang tu. Sekali. Hello, nama saya Aina. Siapa nama awak? Yang ini, bila kita guna ini, dia akan automatik dia akan keluar ni. Maksudnya kita boleh type. Kita nak dapatkan input kan, kita guna sensing. Yang ni. Okay. And then, boleh type lah. Maksudnya, masukkan nama. Siapa nama awak? Masukkan nama. Nama saya Ali. Kan?
Sekarang tak ada apa-apa arahan kan? So dia macam tu je lah. Okay, sekarang ni kita nak tambah variable. Bila tambah variable, kita pergi kepada variable, kita nak tahu, kita nak simpan maklumat nama dengan umur. Make a variable. Kita tak tahu nama kan, paling basic nama. And then tambah satu lagi, umur. Okay, so sekarang ada value nama dengan umur. Sekarang ni saya tak sure kenapa, saya rasa Scratch yang terkini sama ada setting kot saya rasa. Saya punya ada satu je jenis data dia. Jadinya nombor ke nama ke dia akan ambil tak tempat yang sama lah kat sini. Ya, tak apa, tak ada masalah. Dia boleh baca. Alright. And then sekarang kita dah tambah satu lagi arahan Kita nak set apa ni variable tu. Set nama. Okay, and then change nama. Alright. Boleh Jadi dekat sensing, sekarang kita ada answer. Okay. Siapa nama awak, dia akan bagi jawapan kan. Nama saya, tadi nama dia siapa? Ali kan. Jawapan Ali tu kita nak simpan. So, set nama kepada answer. Set nama to answer. Okay. And then kita nak ask balik. Saya buang dulu yang ni. Kita tanya lagi soalan. Ask umur pula. Okay. Ask umur pula. Umur berapa? Umur awak berapa? Umur awak berapa? Kan? Okay. And then pergi balik kepada variable. Set. Jadi kita buat variable umur kan. So boleh klik yang ni. Umur. Kepada sensing. So kena faham blok. Kau tak ingat, you boleh scroll up, down. Tak ada masalah. Cari je kat mana-mana sesuai. Kalau saya pun tak ingat juga. Okay. So far so good. Nampak ke? Ni So perbualan yang paling ringkas kita nak tanya, kita nak beritahu nama kita siapa. Lepas tu kita tanya soalan, kita dapatkan input. So kita guna block warna purple ni. And then block, ada 3 block yang berbeza lah maksud saya. Okay, you kena play around with looks, sensing and variable. Itu untuk conversation yang ada two-way conversation. Alright. And then so kita boleh try play around. Okay, lagi sekali kita try Hello, nama saya Aina. 4 seconds. Siapa nama awak? So kita type nama saya. Sebab ni paling simple Nama saya Upin. Tekan enter. So dia akan set kat atas ni Upin. Umur awak berapa? Umur saya 10. Ni paling simple. Arahan yang paling simple lah. Okay. Okay, itu adalah untuk orang kata perbualan lah. Okay, ada soalan ke setakat ni? Okay, saya bagi 2 minit. If anything, 2 minit sebelum kita sambung ke topik yang baru. Kalau nak tambah lagi, tak ada masalah. Variable tu, you boleh tambah sebanyak mana yang awak nak. Jadi kalau tak nak, you boleh delete je. Tak ada masalah. Tak pakai, you untick atau you boleh delete lah. Okay. Right. Boleh cuba sekejap kalau ada soalan.
Saya stop sharing kejap Saya nak ni kejap. Okay, kita tengok balik apa yang kita dah go through so far. Saya revise balik lah supaya nanti you tahu nak tengok apa. Untuk yang tak biasa lagi lah, untuk yang baru first time menggunakan Scratch ya. Saya refresh balik apa yang kita dah lalui daripada pagi tadi pukul 10. Saya buat cepat ya. Supaya kita tahu apa yang kita belajar daripada pagi tadi lah. Okay. Tadi kita dah go through apa itu pengetucaraan komputer atau komputer programming. Okay. And then apa dia maksud computer programming. Alright. Dan bila kita terlibatkan development, kita ada proses sebenarnya. Walaupun kita tak ikut secara formal, actually we are doing a process. Kita ada brainstorm, prototype, pretest, iterate, reflect. Itulah proses. And then Scratch adalah tool untuk kita menggunakan basic programming. Kita ada block code and then kita boleh guna secara online atau kita boleh install masuk dalam kita punya peranti. Alright. Ini adalah interface ataupun antara muka Scratch yang kita kena familiar. Kita ada yang ini block palette. Yang ini adalah dia punya kategori block yang kita kena faham saya nak pakai. Yang ini adalah coding workspace, ini project options ya. Yang ini adalah stage kat mana kita susun kita punya sprite. Ini kat mana kita boleh pilih kita punya objek ataupun sprite dalam Scratch. Dalam Scratch kita panggil sprite objek tu sama ada kita nak haiwan ke manusia ke binatang dan sebagainya. Pilih dekat sini atau kita boleh create upload kita punya own sprite. Okay, and then backdrop kita boleh pilih. Dalam Scratch ada a list of backdrop or we can create our own backdrops. Kita boleh pin sendiri, tak ada masalah. So, apa lagi yang kita tahu daripada Scratch, dia ada elemen, kena tahulah. Yang ni you boleh go through back. Alright, you can go revise. Sorry nyelat ni. Apa skrin ni memang nampak, tak nampak skrin Oh, tak nampak ke? Saya dah share, tak nampak. Sorry. Minta maaf, shock sendiri. Okay, saya dalam Scratch saya sambung terus. Dalam Scratch ada 119 blok. Dikategorikan dalam 8 blok. Ini bentuk-bentuk blok yang you boleh jumpa dalam Scratch lah. Ada yang panjang, ada lubang-lubang dan sebagainya. So kita boleh matchkan dia lah. Alright. And then boleh sorry, juga. Sorry, memang saya tak nampak ni lah skrin tu. Tak nampak? Dia nampak apa? Nampak apa nama? Avatar. Avatar? Ada share screen apa? Betul share screen kan, tapi saya nampak avatar user lah. Oh, sorry. Saya share screen. Oh yeah. Kejap saya buat lagi sekali. Mungkin dia tak boleh pick up kot. Okay, dah. Okay. Nampak Dah. Okay, see. Okay, nampak Sorry. Okay, see. Alright. So, ini adalah contoh blok yang kita boleh edit. Kita boleh edit nombor dengan teks dia. Nombor ni maksudnya boleh tukar nilai dia. Teks dia boleh type nilai. Dan apa lagi yang kita dah belajar, ada juga drop down menu. Yang ni kalau kita create variable, dia akan keluar kat sini lah. Boleh pilih yang guna. And then ini adalah jenis blok. Kita ada control, ada events. So kalau kata tak ingat, kita boleh selalu always scroll down untuk carilah. Dia panjang sikit lah. Ada 8 looks, motion, operator, sensing. And then kita ada sound, kita ada variable. Yang ni ni sekali kehadiran. Okay. Operator hubungan. Dalam Scratch kita boleh buat perbandingan. Lebih besar, ini dia punya simbol dia. Okay. Lebih kecil, ini simbolnya. Sama dengan ini simbolnya. Yang ini macam mana nak pakai, nak guna. So kalau 6 dengan 6, simbolnya sama dengan 8 dengan 4, simbolnya yang besar ni.
Kalau 5 dengan 7, simbol yang lagi satu yang terbalik. Dia V ke kanan, V ke kiri lah. Kalau 10 dengan 9, kita ambil yang ini. Dalam Scratch, kita guna simbol. Okay. So, kita dah lihat macam mana nak guna variable. Variable, kita create satu variable nama suhu untuk compare kepada kita punya objek ni, sprite ni. Kita letak suhu dia 23 contoh kan, 23. And then kita bagi arahan. Kalau suhu lebih daripada 50, kalau betul, arah dia punya jawapan dia true. Maksudnya betul lah. Tapi sekarang ni suhu sprite kita kurang daripada 50, so dia akan keluar false. So ni macam mana kita buat perbandingan dalam Scratch. Okey, pun boleh ubah variable. Kita dah tahu variable ni nilai boleh berubah. Nama variable tu sama. Contoh warna. Warna, tapi setiap baju tu warna dia berbeza. Itu adalah contoh pun boleh ubah. Saiz baju pun sama. Okey. Maksudnya warna, saiz baju adalah contoh pun boleh ubah yang kita boleh gunakan pada sehelai baju. Rak barang adalah contoh macam mana kita boleh tengok pun boleh ubah tu berfungsi. Okay. And then dalam Scratch kita ada block variable. Kalau kita nak buat variable baru, kita tekan make a variable. Okay. Ini contoh, ini yang tingkap yang akan keluar. Data type ni tak semua sprite, tak semua Scratch ada. Macam saya tak ada. Saya rasa kebanyakannya tak ada. Ini yang version yang atas sikit saya rasa. So kita tambah variable apa yang kita nak. Okay, dia akan tambah kat sini lah. So kalau kita nak guna variable tu, kita kena tickkan variable tu. Kalau kita untick, tak keluar. Kalau tick, dia keluar kat sini. Kalau kita untick, dia tak keluar kat sini. Okay, ni contoh macam mana kita nak apply variable dalam kita punya Scratch. Okay, ni yang kita dah tengok pagi tadi lah. Sepanjang pagi tadi kita dah tengok yang ini variable. And then pergerakan menggunakan arrow, kita boleh guna dalam Scratch, kita gunakan arahan when right arrow key press. When right arrow key press, kita nak buat apa? Change X value. Kalau left arrow key press, kita change X value ke kiri. Kalau kita nak ke atas, up arrow. Ke bawah, down arrow. Yang berubah adalah nilai Y. Okay. Ini contoh koordinat yang kita boleh nak nampakkan dia punya pergerakan tu lah, koordinat tu. Baru kita nampak lah kan perbezaan dia. Dia adalah contoh perbualan yang kita boleh apply dalam Scratch. Kita guna looks. Okay, looks, and then kita nak simpan dia punya value. Tanya soalan dan kita simpan value tu menggunakan answer kat sini. Sini kita saya tengok full code lah. So ini adalah perbualan, tanya soalan. Kita kena create variable tu dulu untuk simpan nilai tu. So, kalau dua variable, nama dengan umur, kena create nama dengan umur lah. And then bila kita buat, variable tu akan keluar kat sini, nilai tu. Okay. So kita dah belajar beberapa teknik lain dalam Scratch. Okay. Boleh kita sambung? If else. If else, saya terus kepada Scratch lah. Macam mana nak apply. So saya buka Scratch terus lah supaya senang kita nak tengok. Okay, bila kita sama ada kita boleh nak save boleh ni. Boleh save. Kalau kita nak save, kita boleh save as. Save to your computer. Ya, saya save kan. Save dekat contohlah Scratch. Boleh buat sini. Scratch project save. Dia akan save lah. Okay, and then kita nak buat baru kan. Tekan new. Replace, tekan OK. Dia by default dia akan keluar gambar kucing. Kita boleh pakah, tak ada masalah. Pakah je. Okay, sekarang kita nak gunakan if then. If then ni adalah untuk pilihan. Kita nak buat pilihan sekarang. Nak tambah complexity of the rules. Dia punya peraturan dia. So sekarang ni kita nak guna keyboard. Okay, nak guna keyboard spacebar, nak guna kiri kanan dan sebagainya. So kalau kita nak guna keyboard, kita guna pergi ke events. Sebelum tu ada objek. Ini tak ada objek. Kita guna ni sajalah, arahan saja. Tarik. Kita nak guna keyboard. Kita guna run space. Key press. Tarik ke bahagian scripting. And then pergi kepada if. Control. Pergi kepada if. Tarik. Matchkan dia.
And then sekarang kita nak guna mouse dengan keyboard. Mouse dengan keyboard. So dekat sini pergi dekat sensing. Mouse sensing kalau kita nak guna mouse sensor dalam kita punya code, kita pergi kat sensing. Tarik touching mouse pointer. Ada tak? Touching mouse pointer. Touching mouse pointer. Selalu kalau tak jumpa ni, saya kena balik. Ambil satu Abby. Pergi balik dekat code. Saya pergi balik tadi sebab dia tak keluar tadi. Dia punya code tak keluar semua. Saya pergi balik pada event. When space kita nak melibatkan ni kan. Jadi dia pergi dekat sensing balik. If ni. Touching. Pergi dekat control. If sekarang ni kita nak gunakan input. Okay, input. Okay, boleh agak dia nak buat apa ni? Boleh agak ke apa dia nak buat ni? Kalau saya susun blok ni, apa dia nak buat? Agak-agak boleh agak tak? Boleh agak tak? Daripada blok ni, dia boleh agak tak dia nak buat apa? When touching mouse pointer. If touching mouse pointer, then say hello. Say hello for 2 seconds. Yang ini tukarlah. Nampak perbezaan. Say bye. Say bye for 2 seconds. Kalau mouse pointer kena kepada objek, dia akan cakap hello. Kalau tak kena objek, dia akan kata bye. Itu masuk kod ni. When space bar ni, key press. Oh, sorry. When space ni kita tekan, kalau pointer mouse kena dekat objek, dia akan kata hello. Kalau pointer mouse ni tak kena objek, dia akan kata bye. So kita nak tengok sebelum tu pergi dekat control, events. Tak ada pun tak apa kot. Okay. Tak kena kan? Lagi sekali saya ulang balik. Sekarang ni pointer saya kat sini saya tekan space bar, dia tekan bye. Okay. Dia stop kan? Okay, sekarang saya letak dekat kaki dia. Saya tekan space bar, dia kata hello. Itu fungsi block if. If kat sini ni. If dekat control. Yang ni, if. Sebenarnya yang if ni if, yang ini adalah statement yang kita nak evaluate. Tadi kan kita dah tengok kan, greater than, less than, sama, kita compare dua benda kan. Sekarang ni kita masukkan sensing ni. Kalau ada mouse, ada mouse pointer kena dekat ni, kita tekan space bar, dia akan compare, tekan space bar, and then ada mouse pointer dekat objek kena, dia akan kata hello. Kalau mouse pointer tak kena dekat objek, dia akan kata bye. Itu adalah fungsi block if. Statement apa kita nak compare, then apa yang kita nak buat. Kalau ini betul, ini yang berlaku. Kalau ini salah, ini yang berlaku. So ada dua statement lah kat situ. Alright, saya harap you dapatlah konsep tu Okay, itu maksud if, then. So kat sini kita introduce yang paling simple lah, if, then. Okay, next. Apa lagi yang you nak kena faham? Kalau kita tambah if, then, else. Sekarang tadi if, then kan. Sekarang ni if, then, else. Ada pilihan lain pula. Tambah lagi pilihan lain. So kalau kita nak buat pilihan lain, okay, yang ni kita buang balik line. Boleh tak saya buang balik yang ni? Buang balik lah. Tak nak pakai yang ni dah. Sekarang kita ambil nilai operation lah. Mathematical operation, nampak lagi senang lah. So sebab dia panjang, so kita start lain lah. Start lain. Kita nak tanya operasi
tambah. Tanya soalan kepada orang lain lah. So, ask a question. Alright, kita nak tanya soalan. And then, if then else, pergi kepada events. Control. Cari block if, ada banyak kan? So, cari if, then, else. Yang ni if, then, else. Tambah kat bawah ni. Okay. Sekarang ni kita nak tanya satu soalan. Contoh, kat sini dia bagi berapakah nilai 1 tambah 1? Dia tengok jawapan tu betul ke tidak. Kan? Alright. So, bila kita nak tengok jawapan, kita kena pergi, yang ni melibatkan operator kan? Operator. So, yang ni melibatkan mathematics. Okay. So, kita kena cari persamaan lah. Berapakah nilai 1 tambah 1? Yang ni. Okay, tarik, letak kat situ. And then, pergi dekat sensing answer. Kita nak compare jawapan dengan nilai ini. So, yang ketukarlah 2. Kan, betul? Alright, you okay Alright. And then, dia akan compare. Sekarang ni kita nak jawapan macam mana? Dalam contoh ni dia bagi jawapan dalam bentuk percakapan. Betul ke tidak jawapan tu kan? So kita tarik looks. Ni kat looks. Okay. Kalau dia kata betul, tepat sekali. Okay, contoh. Tepat sekali. Berapa lama yang nak appear? 42 second. Default value dia 2 lah. Kalau nak tukar, tukarlah. Pulanglah kepada you punya application Tepat sekali. Alright. Kalau tak betul, kita akan kata cuba lagi. Ini paling basic lah 42 seconds. Okay. So far okay ke? Alright. So nak try, make sure ni lah. Okay. Sama dia klik kat sini ataupun klik kat atas lah. So dia akan tanya berapakah nilai 1 tambah 1? Kita kata 2, tekan klik, tepat sekali. Okey, tekan merah. Kalau dia berhenti sendiri kan, tekan balik hijau. Berapakah nilai 1 tambah 1? Kita kata 3. Tekan ini, cuba lagi. Sebab dia compare, answernya daripada sini daripada tadi, dia answer ni dia akan compare dengan jawapan ini. Kalau jawapan ini tak sama dengan 2, dia akan pergi ke sini. Kalau jawapan ini sama dengan 2, dia akan pergi ke sini. Itu adalah fungsi block if, then, else. Boleh Tadi yang melibatkan relation operator lah. Maksudnya kita kena faham konsep comparison. Kita kena compare, kalau betul, yes. Kalau tak betul, salah. Dia tak execute yang betul, dia akan keluar blok tu, dia pergi kepada blok yang salah. Itu maksud dia lah. Boleh ke? Ada soalan? Okey, ini adalah dia punya konsep penggunaan if and else. Dalam programming, kita akan ada pengulangan kan. Pengulangan kita boleh guna repeat until. Repeat until. Kita minta diulang, selagi tak betul, minta diulang jawab. Sampai betul. Boleh buat. Kita kena guna control, ambil repeat until. Repeat until letak dekat atas. Dia akan automatik dia akan ke bawah. Nampak tak blok tu memanjang kan? Sebab dia akan ulang sampailah jawapan awak betul. Repeat until maksudnya selagi jawapan awak tak betul, kena ulang sampai betul, kena paksa ni. Pergi ke operator balik. Okey, bawa ini ke repeat until. Jawapan kena betul kan? Jawapan betul apa? 2 kan? So pergi balik dekat sensing answer. Bawah. Okey. Kau tengok blok ni boleh faham tak? Patut boleh faham lah sebab dia sangat clear kan. So kita try. Klik. Sekejap saya refresh balik. Berapakah nilai 1 tambah 1? Budak je 1 baru nak mengira kan. Kali 5. Entah. Cuba lagi. Jawab lagi sampai awak betul. Okay. 2. Tepat sekali. So dia berhenti. Alright. Itu cara macam mana kita nak repeat lah
repeat kita punya perbualan ataupun kita punya soalan dan siapa dapat jawapan yang betul lah. Okey. Boleh ke? Simple kan? Right. Okey. Saya bagi masa dalam 1 minit 2 untuk you all digest balik. Kalau ada soalan saya tunggu sekejap sebelum kita sambung. Okey, nampaknya sekarang ni sepatutnya pelajar dah bolehlah create satu interface untuk terima maklumat, dapatkan pengesahan, boleh dapatkan input, boleh bagi feedback. Setakat ni lah yang kita belajar. Okey, sekarang ni macam mana kita nak completekan satu proses development. So saya akan straightforward lah kepada, bukan straightforward, saya akan straight terus kepada contoh game yang kita boleh buat. Okay, so saya akan simpan ni juga ataupun kita buat barulah new. Okay, kalau lihat dekat saya punya slide tu, ni yang kita dah buat tadi kan, so boleh. Okay, sekarang ni inilah yang kita nak buat dalam Code War kan, nak cerita permainan. So saya cerita sikit lah apa yang kita buat. Ni contoh game Kejar Bintang. Kejar Bintang ni maksudnya dia ada level. Game ni bila kita kejar bintang, dapat kejar, dapat sentuh, dapat markah. Okay, dapat markah. Markah tu akan bertukar dekat score punya variable tu akan bertukar lah. Dia akan accumulate secara positif. Bukan satu bintang markah akan tolak. Tak, markah tu akan bertambah sampai ke satu level. Kita dah tetapkan kata nak masuk level 2, markah kena 50. Markah 50 dia terus tukar backdrop ke, dia bercakap ke sebagainya. So game satu ni dia itu konsepnya. Okay, dia dapat hit apa yang dia nak, dapat markah bertambah sampai satu level dia akan bertukar backdrop. Maksudnya level baru lah kan. Level baru boleh main lagi. Okay, sampailah tu pula pada level apa awak nak. Dah sampai yang maksimum, dia akan beritahu kita menang. Kalau kita tak dapat hit ataupun hit yang tak betul, mungkin kena boleh buang markah. Contoh yang kita boleh buat lah.
Okay, so dalam kes ni, bolehlah kita cuba guna Scratch. Saya cuba satu contoh dulu. Okay, so kita nak buat game kejar bintang. So bila nak kejar bintang ni, kita guna Galaxy Line. So pilih backdrop. Choose a backdrop. Galaxy. Okay, ni buang, tak nak pakai kucing, boleh buang. So kita nak pilih sprite. Sprite kat sini. Choose a sprite. Kita ada contoh kat sini robot. Nak pakai robot apa? Ambil contoh, ikut contoh lah. Nanti boleh revise balik. Contoh robot satu sprite. And then kita kejar bintang. Tambah lagi sprite. Star. So ada dua. Ada dua Kalau you perasan, kalau kita klik robot, robot ni dia dekat highlight dekat bawah ni. Kalau kita klik star, dia akan highlight star. Maksudnya kod, kalau kita nak buat kod kat robot, make sure kita highlight robot. Kalau kita nak buat kod dekat star, make sure kita highlight star. Okay, harapnya you clear yang tu. Alright, sekarang ni kita nak tambah kod dekat robot. Okay. Tambah kod kat robot. Apa yang kita nak buat? Kita nak guna arrow atas, bawah, kanan, kiri. Ingat lagi? Nak guna apa tu? Kita guna events. Events. Kalau kita nak guna arrow, kita guna events. Okay. So dekat sini kita guna arrow, right arrow, key press. Kita nak tukar koordinat. Kalau dia bergerak, maksudnya dia koordinat dia tadi bertukar. Tadi kita ada klik koordinat tadi kan. So make sure you faham konsep tu. Bergerak ke kanan, nilai X tu bertambah. Bergerak ke atas, nilai X tu bertambah. Bergerak ke kiri, nilai X tu berkurang. Bergerak ke bawah, nilai Y tu berkurang. Okay, so kalau kita nak bergerak, kita kena guna arahan apa? Motion. Okay, kita tukar dia punya kedudukan. Change X. Okay, and then yang ini boleh duplicate lah. Duplicate. Okay. Sikit-sikit tak muat pula screen ni. Sekejap Right arrow, key press, tekan right arrow, change X by 10. Left arrow, change X by -10. When up arrow, change, sorry. Not X, Y. Okay. Right, left, up, down. Down arrow. Change Y by -10. Yang ini untuk pergerakan. Okay. Sekarang kita nak kod star dulu. Ni robot. Ini star. Okay. Ini robot. Ini star. Jangan salah. Untuk star, bintang akan kejar star. Kejar bintang. Sorry, robot akan kejar bintang. So, bintang kena lari kan? Bintang kena lari. So, kita kena glide. Tahu tak glide? Glide tu dia bergerak lah kan? Glide. Tarik dulu glide. Masih kecil kan Okay, glide. And then control forever. Tambah. Kan? And then tambah events. Okay. Dia akan glide random position. Dia akan bergerak. So, robot ni kena kejar lah. Okay. Boleh Okay, pergi dekat robot. Yang ni you boleh turun ke bawah. Dah banyak. Kalau kod panjang, you kena turun ke bawah lah. Ni sekarang kod untuk robot. Sekarang kita nak tambah bunyi. Okay, tambah bunyi. Pergi kepada forever. Control.
Dia akan bunyi bila main game ada bunyi kan. Bila dia sentuh bunyi kan. So kita boleh guna forever if sensing. Dia tersentuh apa? If touching mouse pointer. Robot kena star, dapat pegang star, kita nak keluarkan bunyi. Kan? Kita tarik robot ni guna mouse kan. Guna star ataupun guna keyboard kan. Dia keluarkan bunyi. So kalau nak tambah bunyi, pergi kepada sound. You can boleh ambil lah. Play sound. Yang ini boleh pilih. Dalam PC saya ada 3. Computer beep, collect dengan buzz. Kalau nak record, dia record suara sendirilah. Kalau ada you upload ataupun you export, mungkin bertambah lagi list tu. Tapi saya ambil yang standard, saya ambil yang buzz. Buzzing bunyi, buzzing ni tu. Okay, and then events, tambah. Okay. Alright, saya harap you boleh boleh faham dia punya ni. Okay. Robot ni dia akan kejar star. So if touching by default ke sini mouse pointer. Sekarang kita nak touching robot kena star. So tukar ini kepada star. Ni nama dia star kan. Ni dia ikut nama sini. Star. Kalau dia pegang star, sentuh star dia akan bunyi whiz macam tu lah. Okay. Sekarang ni bila ada game kita ada markah. Bila ada markah kita kena buat variable markah. Okay, buat variable markah. Variable, make a variable, namakan dia sebagai markah boleh, score boleh, apa-apalah sekali you faham tu adalah markah. Okay, saya pilih default saya tak tukar lah for all sprites. Klik OK. So you akan nampak kat sini ada markah kosong. Dia tak ada apa-apa lagi, dia kosong lah. And then kita nak codekan markah tu supaya dia berfungsi. Bagi arahan supaya dia berfungsi. So kita akan set markah kat sini. Okay. Don't forget, you can always put, you need to put this one on top of it. Alright, and then markah ni kita punya cara dia sentuh star dapat markah. So kalau kita nak buat yang itu, kita kena set dulu markah kepada kosong sebelum kita start. So bila dia start, dia kosong. Ni buang dulu lah. Okay. And then bila start markah kosong, bila sentuh star ada bunyi dan ada pertama markah. So kita akan tukar markah tu. Pergi dekat variable balik, kita change markah. Berapa markah yang awak nak bertambah? Kena decide lah awak nak tambah berapa. Contoh saya setiap kali sentuh dapat 5 markah. Setiap kali robot dapat kejar dan sentuh star dapat 5 markah. Macam tu. Okay. So okay. Boleh try lah dia keluar tak? Kita cuba. Dia bunyi. Ada bunyi kan? So markah tu bertukar, nampak? Macam tu. So atas tu jadi 40. Okay, sekarang ni kita make sure bila kita nak tambah kod yang ni dia tak aktif Monitor tu dia tenggelam. Kalau tak nanti payah awak, takut ada problem nanti. Kalau awak nak tambah kod lah. Sekarang ni kita nak tambah level. Level up Level up. So bila level up, selalunya kita bezakan dari segi backdrop lah. Kan, selalunya kalau budak-budak main, anak-anak murid main, siapa pun main, nak tahu level up ke tak, sama ada dia punya perubahan belakang tu, ataupun tulisan level up. Namanya lah, as long kita nampak tu adalah leveling up the game. So, kalau kita level up, dalam contoh ni kita guna backdrop yang berbeza lah. Okay, bila backdrop yang berbeza, kita kena pilih backdrop lain. Okay, so pilih backdrop yang ni choose a backdrop. Awak nak backdrop apa? Kalau Galaxy, awak nak cari, boleh carilah. Tapi saya terus type Nebula. Mungkin ada lagi yang lain. Pilih mana yang sesuai lah. Okay, Nebula.
And then ni balik dekat backdrop. Sorry, putar balik. Bagi dekat pin. Okay, make sure you faham Yang ini kena tahu, make sure backdrop Galaxy yang mana, Nebula yang mana. Galaxy yang mula-mula tadi Saya pun tulis takut saya lupa. Galaxy dengan Nebula. Galaxy ni adalah yang mula-mula tadi. Dah level up namanya Nebula lah. Kalau nak tambah level lain, tambah level lain lah. So kalau nak tahu yang ni, pergi dekat backdrop gambar pin. Dekat pin ni, you akan nampak ada list of backdrop yang kita dah guna. Kalau you tak nak, you boleh pangkah. Macam tu lah. Okay. Nak pergi balik coding, tekan balik code. Okay. Buat star. Lama dah hilang. Sekejap Mula. Okay, code. Alright. Okay, sekarang kita nak tambah kod dekat backdrop ni. So, apa kita buat? Highlight robot. Tambah kod switch backdrop to Galaxy. Switch backdrop to Galaxy. Kalau tak ingat, you boleh scroll je kan. Switch backdrop to, nama dia Galaxy. Kan banyak list ni kan. So, kalau tak ingat, tulislah. Kalau ingat, bagus. Alhamdulillah. Switch backdrop to Galaxy. And then, tarik balik. Ini letak kat sini. Okay. Wait until markah. Wait until. Cari kat mana wait until. Wait until dekat. Control. Ada tak wait until? Ni. Control. Wait until. Galaxy ke Nebula, kita nak jump ke next level kan? Yang ini Galaxy, stay kat Galaxy sampai markah tu reach berapa, baru kita tukar backdrop pada Nebula. Nebula yang level atas kan? Okay. Pergi dekat wait until operator. Kita comparekan markah tu. Markah tu berapa awak nak untuk dia bertukar kan? Katakan 50. Yang apa kita comparekan tu markah. Pergi kat variable. Tarik markah dekat sini. Kita tukarlah backdrop tu kepada, ni contoh lah contoh. Switch backdrop tu Nebula. Betul kot? Betul Okay. So saya kena refresh balik Refresh balik. Markah sekarang 40. Bila kita start main, patutnya kosong lah. Dia start kosong kan? Sebab kita set markah tu kosong. So, tengok, tukar tak? Dia tukar kan? Okay. Sekarang itu yang berlaku lah. Kita punya kod So, dia bertukar kepada level yang lagi satu. Alright, sekarang kita nak tambah bunyi tu akan play sound wind until done. Kalau kita nak, kita boleh tambah lah. Kita nak tambah bunyi kan. So, when backdrop change to Nebula, play sound wind until done. Kalau kita nak buat, boleh. Ataupun wind switches to Nebula, play sound wind until done. Saya punya burst burst until done. Itu satu contoh lain kita boleh buat bila menang. Okay. And then level up. Tadi level up Okay. Kita try tengok jadi tak?
Stop dulu. Make sure bila kita start main, markah kat sini kosong Sebab tu ada juga melibatkan pemarkahan. Maksudnya bila kita start balik, markah tu reset kosong. Kalau tak, markah tu lain, markah pemarkahan tu dia kurang sikit lah. Nampak pula nak level up. Okay. Okay. Itu fungsi yang ni. Place our burst rate until done. Okay. Alright. Saya stop dulu. Okay. Sekarang ada soalan ke? Boleh Dah boleh create satu game lah ni. Okay, sekarang kita nak tambah tulisan. Tulisan level up. Level up. Nak tambah saya tulisan So, kita boleh create, buat satu backdrop barulah. Guna pink. Saya boleh buang. Okay. Dekat sini kalau kita nak tambah tulisan level up. Kita boleh guna teks. Boleh. Nak tulis pakai tangan pun boleh. Level up. Ni contoh. Jadi kita nak add dalam kita punya. Level up. Congratulations. Backdrop 4 nama dia. Backdrop 4. Kita nak tambah backdrop ni dalam kita punya game So, kita balik pada scratch. Dan ini code. Alright. Sorry. Backdrop. Okay. Code. Robot. Costume, sorry. Costume. Sekejap Duplicate, saya padam je lah yang ni. Jadi pula. Mana pemadam? Okay. Saya pun tak jadi pula. Kalau tak jadi, cara lain kita boleh duplicate. Kita dah buat sprite baru sprite sendiri. Duplicate. Tapi tak cantik lah. Okay. Duplicate and then you boleh tambah
tulis boleh, freehand pun boleh. Ada banyak lah tools kita boleh guna kat sini. Saya ambil ni je lah. Level up. Ni freehand Kalau you nak cantik, you guna text. Level up. Okay. Tak cantik lah. You all lagi kreatif. Bolehlah apply warna, bentuk yang mana yang sesuai. Okay. And then boleh rename. Maksudnya boleh rename ni. Saya yelah kadang kita ada isu-isu yang tak boleh elak kan. So tak apa. Make sure you ingat nama dia. Nama dia adalah kalau saya ni robot. Ini antara glitch yang kita kena belajar untuk handle lah. Okay. Alright. Okay. And then pergi balik dekat. Oh, ni ada kan? Okay. So, costume. Yeah. Upload sprite. Scratch. Ni kalau buat sprite sendiri. Boleh tak dia keluar? Okay. Yang ni robot ni dah hilang. Kejap saya tukar balik. Alright. Okay, good. Okay. Okay, sekarang kita nak code yang ini. Kita punya own sprite tadi. Pergi balik dekat events, klik. Alright. Hide dulu. Pergi dekat oops. Turun bawah. Okay, hide. Sebab level up ni hanya muncul sepatutnya bila kita dah berjaya naik ke level seterusnya dah. And then cari kepada control events. Control. When backdrop. When backdrop switches to nebula. Okay. Kita nak tunjukkan dia. Looks. Show. Wait for 3 seconds. And then looks high. Okay. Alright. Kita tambah sikit lah sprite baru. Okay, robot. Kalau ini tak ada kena hide. Okay, saya buang dulu. Nampaknya ada percampuran kod kat situ. Sorry. Ulang balik. Stop. Saya tukar ini kepada 30. Cepat sikit lah dia ni. Okay. Play balik.
Nampaknya kod saya ada yang dicampur-campurkan. Minta maaf ya, saya dah tak tahu mana satu saya delete. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, kita nak robot ni, bila dia catch star, kalau ikut kod ni, markah 30, dia akan ubah backdrop ni kepada backdrop lain. And then, kita akan dapat satu perkataan level up. Okay? Boleh refer kepada note yang saya share jugalah. Okay. Alright, saya rasa kita cover satu game dulu pagi ni. Kalau ada kesempatan petang, saya akan tunjuk game-game lain yang kita boleh gunalah untuk kita punya Code War ni. Okay. So, saya akan tunggu dalam 2 minit sebelum kita end the session this morning. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mas Hanum. Mungkin sementara ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup sesi pagi ni? Okey, mungkin semua pun dapat follow dengan baik, Alhamdulillah. Jadi sesi pagi ni Puan Hanum dah ajar kita untuk buat satu game lah. Sesi akan bersambung petang insya-Allah untuk lagi satu game ya, Puan Mas Hanum. Okey, sambung petang. Okey. Okey. Jadi sesi petang ni akan bermula pada pukul 3 sehingga habislah. Boleh. Kita tengok respons lah. Kalau ada yang perlukan bantuan nak tengok contoh game lain, saya bolehlah sampai pukul 5. Kalau habis awal, kita habis awal. Bergantung kepada peserta. Bergantung kepada peserta juga. So bolehlah tanya soalan ataupun mungkin ada benda nak suruh, nak minta Puan Mas Hanum tunjukkan ke. So benda tu lebih kepada kita buat two way lah. Boleh tanya tengok macam mana. Two way session teruslah senang. Betul. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Mas Hanum. Kita sambung petang ni insya-Allah. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.